Jadi bila mana kita bangun nak melaksanakan ibadah ini, ada lagi sifat kecenderungan nafsu kita cuba menewaskan kita. Panggil bang, alah tak payah bangun lah, nanti dulu. Itulah sedap. Habis kita tewas dengan nafsu. Tewas Baik, kita tengok lagi kalau kita masih cerita panjang cerita Dalam saat-saat seperti ini, kata Imam Ghazali, seseorang memerlukan pendamping yang dapat membimbingnya ke arah kebaikan dan ketaatan. Di samping itu, pendamping juga berguna sebagai pengawal dan pengendali harapan dan perasaan takut. Jadi maknanya, oleh sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kita kena ada satu lagi, ialah pendorong kita, pencetus yang memberikan semangat, yang memberikan motivasi kepada kita untuk bangkit melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Jadi kita kena ada suntikan motivasi yang boleh membangunkan kita melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Ini kata Imam Ghazali, dia kena ada itu. Kalau tidak ada suntikan ini, maka kita tidak akan bangun untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita fikir-fikir balik, Allah, rugi masa kita. Tuan-tuan pernah baca satu cerita yang mana Rasulullah SAW telah pun bersabda dalam satu hadis, kota Konstantinopel ataupun Istanbul, kota Konstantinopel ini, kata Rasulullah SAW, dapat ditawan dan dapat dibuka bila mana kerajaan itu ialah kerajaan yang baik, pemerintah itu pemerintah yang baik, rakyat itu adalah rakyat yang baik, baru dapat menawan kota ini. Kota Konstantinopel di Turki, Istanbul, yang dikuasai oleh Rom ketika itu. Kota ini kalau tembus, Islam itu akan tersebar luas seluruh dunia. Kalau tak ditembusi, kalau tidak dihancurkan kota ini, maka selama itulah Islam tidak akan berkembang seluruh dunia, kata Rasulullah SAW. Tapi kota ini boleh ditewas, boleh dirampas bila mana kerajaan yang baik, pemerintah yang baik, rakyat yang baik. Rasulullah SAW bersabda zaman dia lagi, maka cubalah untuk menawan kota ini di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Zaman Sayyidina Umar lagi cuba nak tawan, gagal. Tak dapat. Zaman Sayyidina Osman, zaman Sayyidina sibuk berperang. Zaman Muawiyah cuba untuk menawan kota ini. Dia melantik anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai panglima perang untuk pergi menawan kota ini dan turut serta di dalam kumpulan Yazid ini, iaitulah Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu orang berkata kepada dia, ya Syekh, kamu tua, tak boleh, tak payah pergi. Aku tidak nak supaya aku ini tercatat di dalam golongan-golongan yang tidak mau pergi berperang untuk menawan kota ini. Saya nak pergi juga. Ketika itu ialah umurnya 70 lebih. Abu Yazid Abu Ayyub Al-Ansari, dia pergi. Akhirnya gagal juga. Di dalam percubaan ini hampir samalah, hampir dekatlah. Maka kata Abu Yazid Abu Ayyub Al-Ansari ini, dia tu sakit. Akhirnya dia berwasiat supaya jenazahnya dikubumikan di pintu bandar Konstantinopel ini. Memang berjaya tentera-tentera Yazid menanam jenazah Abu Ayyub Al-Ansari di bandar itu, di kota Konstantinopel ini. Tapi akhirnya mereka tak berjaya untuk nak menawankan kota ini. Percubaan demi percubaan
sampailah kurun yang ke-9, iaitulah zaman Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, Fatih ni maknanya pembuka. Zaman dia baru dapat tawan. Nah, zaman dia baru dapat tawan. Panjang cerita dia. Ayah dia pun cuba juga nak menawan. Ayah Muhammad Al-Fatih ni, dia cuba nak menawan kota itu, gagal juga. Bila mana dia cuba nak menawan kota itu, dia test tengok. Dia pun pergi menyamar. Dia, anak dia dan parlimen perang pergi menyamar, masuk rata pekan, rata kampung, rata bandar, menyamar sebagai peminta sedekah. Sampai rumah orang kaya, ketuk-ketuk pintu orang kaya. Yang kaya itu tanya, siapa tu? Kami minta sedekah. Apa minta sedekah ni? Muda lagi, elok lagi, boleh berjalan lagi. Apa dah minta sedekah? Orang muda pun ada, apa dah minta sedekah? Pergi kerja dah senang. Mereka pun balik sampai istana bincang. Kalau macam ni tak jadi lagi lah. Kalau macam ni, kalau kita pergi lawan pun memang tewas. Tak boleh. Sebab orang kaya sudah pun menghina orang miskin. Bermakna bila mana orang kaya menghina orang miskin, menanda itu adalah bukan satu peribadi yang baik. Itu bukan satu peribadi yang baik. Jadi akhirnya ayahnya pun meninggal dunia. Dia ambil alih Muhammad Al-Fatih. Ketika itu umurnya ialah baru 18 tahun. Nah, baru 18 tahun dia memerintah tahta ayahnya. Maka dia pun merintah lebih kurang dalam 5 tahun. Dia pun cuba untuk berperang, menawan kota ini. Macam mana cubaannya? Dia buat macam mana ayah dia tadi lah. Dia test tengok, pergi jalan minta sedekah. Sampai orang kaya. Orang kaya kata, alhamdulillah, mai datang, aku bagi. Nah, kalau kamu memerlukan lagi, besok datang lagi ke rumah saya boleh bagi. Banyak mana kamu nak pun bagi. Itu dia. Bila mana orang kaya bersikap pemurah yang seperti itu, maka dia fahamlah satu isyarat mengatakan ini adalah satu rakyat yang baik. Satu isyarat rakyat yang baik. Jadi akhirnya dia dapat menawan kota ini. Muhammad Al-Fatih dapat menawan kota ini dengan dia dapat membentuk rakyat baik. Tapi kalau kita tengok peribadi dia macam mana, Allah, peribadi Muhammad Al-Fatih ini diasuh, dididik oleh ayah dia dengan dikuasai oleh seorang ulama yang mendidik dia. Umur 16 tahun. Ketika umur dia 16 tahun, tahajud dia tak pernah tinggal. Daripada umur 16 tahun lagi, tahajud tak pernah tinggal. Nah, kita ni terkejut yang banyak. Nah, tikus lari berlega-lega dalam rumah kat sini. Ui, ini pencuri ke ni? Kejut. Bangun, kita tahu. Nah, tidur balik. Nah, bunyi macam apa nama orang nak buka gering kita, apa gerung bunyi. Rupanya anginnya bukan ada apa pun, anginnya itu kan, kita pun terjaga, turun, naik tidur balik, tak ada. Terkejut lah. Ini Muhammad Al-Fatih ini umur 16 tahun dah bangun tahajud. Masya Allah. Kalah kita kalah, tewas. Nah, tewas. Nah, patutlah dia tu digelarkan Al-Fatih. Fatih ini mana pembuka, penawan kota Konstantinopel. Patutlah. Cuba beli buku dia, baca cerita. Ya, hebat. Cukup hebat. Jadi makna kita ni kena ada penggerak, kena ada pencetus. Dalam istilah yang digunakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, iaitulah aqabatul bawa'is. Aqabatul bawa'is ni maknanya pendorong. Yang boleh mendorongkan kita. Kalau orang psikologi, dia kata dorongan ini ada dua. Satu daripada dalaman dan satu daripada luaran. Dorongan ini ada dua.
Orang psikologi, kita pun belajar juga psikologi. Belajar, bukan tak belajar. Jadi orang psikologi ini kata ada dua dorongan. Satu daripada dalaman, satu daripada luaran. Nah, tarikan luar, tarikan dalaman. Jadi yang pentingnya dua-dua itu kena ada. Kalau dalam pun tidak ada, tak boleh. Nah, dalaman pun kena ada. Antara pendorong dalaman ialah ilmu. Pendorong dalaman itu ialah ilmu. Kalau tidak ada ilmu, macam mana kita nak buat ibadat kepada Allah SWT? Tak boleh. Nah, kita kena ada luaran. Antara luaran inilah dengan kuliah, pembacaan dan sebagainya, maka itu adalah mendorongkan kita untuk melaksanakan ibadat kepada Allah SWT. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ini pendorong ini dia ada dua. Satu ialah harapan. Harapan ini dalam bahasa Arab dikata ar-raja. Kita mengharapkan pahala. Bila mana kita terbayang nampak ganjaran pahala ini, kita pun bangun nak main tahajud. Jangan kata apa benda yang lain, seperti selawat ke atas Nabi SAW. Siapa yang berselawat ke atas Nabi, kata Rasulullah SAW, falahu maghfiratun min rabbi. Siapa yang berselawat ke atas aku, kata Nabi SAW, maka baginya dia akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi kalau kita cerita berampun ni, tak apa berminat. Orang kita ni kalau cerita murah rezeki, minat. Memang ada hadis pun. Nah, kalau kita selalu berselawat, murah rezeki. Cerita ampun ni, Allah, aku bukan duduk dalam jalan nak ampun kan. Nah, kita bila mana dosa itu tidak ada, dosa inilah penghalang untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Dosa, dengan ada dosa inilah kita ni tak khusyuk sembahyang. Dengan ada dosa lah kita malas untuk beribadat kepada Allah SWT. Dalam kitab Penawar bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia menyatakan antara penghalang-penghalang kita melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala ini, iaitulah bebanan dosa kita. Banyak dosa. Antara punca kita tak khusyuk sembahyang, dosa. Banyak dosa itu tak khusyuk sembahyang, serabut sembahyang. Allah takbir, Allah Akbar, macam-macam ada. Macam-macam nampak. Hak benda tak nampak pun nampak. Takbir. Kalau nak cari kunci kaitan yang hilang, takbir mai, insya-Allah jumpalah. Jumpalah. Takbir, Allah Akbar, Allah kunci dalam poket baju seluar hak yang pergi kerja tadi. Ada situ je. Nampak. Nah, sebab apa? Yang mengganggu ini ialah dosa. Dosa kita itulah yang mengganggu kita, yang mencetuskan, menimbulkan keharuan dalam fikiran kita, keserabukan dalam pemikiran kita, semua dosa. Jadi antara yang boleh mengingkirkan dosa kita ni ialah kita kena selalu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lupa pilih selawat. Ada orang pilih selawat, selawat ni pengarah rezeki. Apa selawat mana yang selalu orang baca tu? Selawat tafrijiyah. Selawat pengurang rezeki. Saya ada kitab selawat, beratus-ratus selawat. Dalam kitab, tapi bahasa Arab, dinamakan buku itu, kitab itu Afdalus Selawat, kelebihan selawat. Beratus-ratus selawat ada. Tanyalah selawat apa, semua ada. Ya. Tapi dalam banyak-banyak selawat itu, selawat Ibrahimiyah, selawat di dalam ayat akhir, itulah selawat yang paling baik. Baca. Paling kurang pun kita baca dalam 10 kali ke lepas maya. Jadilah